حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. ومسلمين المسلمات mukminin dan mukminat para jemaah Masjid Al-Falah yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat melanjutkan lagi kuliah kita yang hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufiknya, mengajarkan kita semua dengan sebaik-baik ganjaran, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, serta diberikan kita keafiatan, keselamatan dan keterusan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimahullah, dalam raya ini kita esok pun mesti kita buat dalam raya kita. Tuan dan sekalian, dalam raya pun kita tak lupa kuliah. Maka alhamdulillah, pada setengah lepas dalam raya lepas lupa kuliah. Bila anak mula kuliah, kita kata habis syawal, baru kita start balik Ustaz. Dah kita ada tuan raya, anak boleh kuliah, anak boleh dalam Islam, main sembahyang balik, nak pergi mana? Nak pergi jamuan raya. Maka tuan-tuan puan Allah dan yang bersyaratlah kita mulawai dalam masjid kita ni Al-Falah ni mulawai untuk kita kuliah mulai kuliah subuh dah start lah tahniah dan syabas. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan bila kita fitrah maknanya satu yang semula jadi, yang cocok, yang benar, yang tepat dengan kita. Maka kalau kita kata fitrah itu, manusia fitrahnya ialah suka kepada kebenaran, benci kepada kebatilan. Itu fitrah yang betul yang Allah Ta'ala buat. Suka kepada keadilan, benci kepada kezaliman, itu fitrah yang sebenar. Bukan kira dia Islam ke dia tak Islam ke, manusia, insan, fitrahnya itulah. Jadi mana-mana manusia yang dia suka kepada kebatilan, dia benci kepada kebenaran, dia suka kepada kezaliman, benci kepada keadilan, itu manusia yang terpesong daripada fitrah insan, daripada sifat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia dah berubah, dia dah besar, dia dah lari daripada fitrah yang sebenar, fitrah yang sebenar. Maka tuan, fitrah satu yang suci, bersih, fitrah itu ialah Islam. Jadi siapa yang perjuangkan Islam, dia memperjuangkan fitrah, perjuangan yang sesuai dengan naluri insan yang sentiasa hijau dan integrit, tidak pernah orang kata tenggelam, tinggalan zaman, tidak pernah. Sebab perjuangan itu perjuangan yang fitrah. Fitrah makna kata sangat sesuai, tepat dengan manusia. Perjuangan yang lain pada Islam, dia tidak fitrah, dia palsu, dia sesuatu yang tidak semula jadi, tidak nature, yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang benar, itu yang palsu. Maka tuan-tuan tak heran kalau
boleh balik semula kepada Islam. Orang Islam, umat Islam, seluruh dunia balik kepada Islam. Itu sesuatu yang tidak boleh balik kepada fitrah, balik kepada yang sangat cocok dengan manusia, balik kepada sesuatu yang sangat sesuai dan munasabah dan relevan kepada manusia, iaitulah Islam. Maka kita bila merayakan hari raya Aidilfitri, semangat ini yang kita nak bangkitkan dan kita nak timbulkan, supaya kita tuan kembali sedang menjadi pejuang-pejuang kebenaran, menjadi pejuang-pejuang keadilan, menentang segala bentuk kebatilan dan kezaliman. Itu yang Allah SWT nak bila kita rayakan Aidilfitri. Setelah disebutkan dalam takbir raya kita, wa hazamal ahzab wahdah, Allah membasmi, memusnahkan ahzab, ke tentera-tentera ahzab dengan seorang diri dia, dengan kekuatan tunggal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan apa yang dirahmati Allah, itu yang kita sebut dalam takbir raya. Tuan-tuan, kita dah sambung pengajian kita. Sebelum kita berusaha itu, kita dah selesai tentang cara nak mengelakkan diri daripada gangguan syaitan. Dan kita tahu cara dia, Allah sebut dengan dua cara saja. Pertamanya, cara yang Allah SWT ajak kepada kita agar kita memperbetulkan keimanan kita. Dia tak boleh kacau. Syaitan ini manusia yang kental iman. Yang kedua, yang mantap tawakal. Kental iman dengan mantap tawakal, syaitan hai-hai baik-baik, tak boleh kacau. Jadi dia kacau jenis tak kental iman, iman jenis wah-wah, itu dia kacau. Iman jenis ragu-ragu, itu dia kacau pula. Tawakal pula bukan tawakal yang mentah, penyerahan dia kepada Allah SWT bukan penyerahan yang bulat, tawakal yang bulat, itu dia senang. Dua, yang Allah SWT kata tidak boleh dikacau, dibuka. Surah An-Nahl kita bincang habis 98 hingga 100. Dia tak boleh kacau hamba-hamba Allah yang bertawakal. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, habis dah sebelum itu kita masuk tajuk baru. Maka ini tajuk kita berkaitan dengan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am. Di dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga 153 ada lebih kurang 10 wasiat Allah kepada kita hamba-hambanya. 10 wasiat Allah dalam 3 ayat surah Al-An'am, ayat 151, 152, 153. Coba siapa yang ada gadget, siapa yang ada Al-Quran dalam gadget itu, boleh tengok surah Al-An'am 151, surah yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al-yatim illa billati
هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang memberi maksud ayat 151, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu yang pertama, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, wala tusyriku bihi syai'an. Dan berdoa wasiat Allah, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Nombor 3, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin, imlaq, takut bapa, imlaq. Kami akan berikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Wasiat seterusnya, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terang, yang zahir ataupun yang tersembunyi. Seterusnya wasiat Allah, dan janganlah kamu membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan Allah, melainkan dengan sebab yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, lebih baik, hingga sampai umur mereka dewasa. Dan sempurnakanlah ukuran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 153, satu wasiat. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan dia, jalan ini, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu semua bertakwa. Itulah sedikit sebanyak maksud ayat lebih kurang daripada surah Al-An'am 151, 153. Dan 5 wasiat dalam 151, ada 4 wasiat dalam ayat 150, 52, dan 1 wasiat dalam 153. Jumlah semua jadi 10 wasiat. Yang kata wasiat, satu yang penting, wasiat. Orang tak wasiat benda-benda tak penting. Benda wasiat ni, benda kita nak tinggal kata akhirat. Kata-kata nak tinggal orang sesuatu nak wasiat apa? Seumpama mak bapak kita nak tinggal kita wasiat dia, bukan wasiat sampai sebuah buku.
Bukan sampai sebuah almari wasiat. Dia sikit saja 2-3 perkataan wasiat. Jadi Allah Taala wasiat dia pun tak ada 10 perkara. Allah SWT wasiat kepada hamba-hambanya penting-penting semua. 10 ni semua perkara penting yang amat perlu diberi perhatian oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dimurkai olehnya. Sebab menjadi trend dan adat orang kalau wasiat tak buat wasiat tu dia marah. Marah apa tak hargai aku, dia kata. Marah apa tak hormat aku wasiat apa tak buat. Mau buat kita wasiat kita tak buat, anak durhaka. Dikatakan waktu dia sampai hati dia tak buat wasiat mak dia. Sampai hati dia buat wasiat mak dia tak buat. Macam tu lah trend. Allah Ta'ala pun kalau tak buat apa yang dia wasiat, tak tunaikan, tak buat, tak tolong dia realisasikan apa yang dia wasiatkan itu, maka kemurkaan Allah, kemarahan Allah pasti akan sampai kepada hamba-hambanya yang sedemikian. Yang sedemikian. Baik. Ibnu Mas'ud berkata, siapa nak tengok wasiat Allah, nak melihat wasiat Rasulullah yang terakhir, maka dia kata bacalah ayat 151 surah Al-An'am sehingga 153. Wasiat Nabi ketika nak berangkat bertemu Rafiqil A'la, nak bertemu teman yang rapat, itu Allah Ta'ala yang lebih dekat daripada orang leher Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, nak tahu apa dia kandungan wasiat Nabi itu, kamu boleh baca 151 sehingga 153 surah Al-An'am. Kenapa Abdullah bin Mas'ud kata tak ubah apa yang Nabi wasiat dengan ayat itu? Teri sangat dia. Teri sangat. Sebab Nabi kan Qurannya itu, Nabi itu Qurannya itu. Jadi apa yang dinasihat pun mesti tepat dan teri dengan wasiat yang ada dalam Al-Quran. Sungguh pun dia tak baca, tapi kandungan wasiat yang diwasiatkan, baik kita tengok dalam khutbah Arafah, khutbah Badar, Syam, kandungan-kandungan ini ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah di Padang Arafah, di Wadi Qura, di Padang Arafah, maka Nabi wasiat dalam khutbahnya pun ada ketentuan miring besar dengan ayat yang kita bacakan tadi. Seorang ulama, Syekh Syaratul, ulama Mesir tafsir, dia tulis dalam bukunya 10 wasiat. Maka dia kata dalam 10 wasiat itu ada mengandungi kepentingan 3 perkara. Pertama, wasiat kepentingan akidah. Yang kedua, kekeluargaan. Dan yang ketiga, kemasyarakatan. Tidak orang tafsir, dia lebih kurang yang itu dia bagi 3. Dia boleh cantikkan, dia keluarkan kepada kita intibati. Itu kata ulama tafsir. Dia baca ayat dia betul. Akidah, wasiat Allah jangan syirik. Keluarga, mak bapak, wasiat mak bapak kita, anak-anak kena hormat. Ini komponen keluarga. Mak bapak dulu, anak-anak kena buat bakti kepada bapak. Lepas tu wasiat kepada bapak dan mak pula, jangan tolong anak. Sangat takut bapa.
Tentang apa saja saya mengaji bahawa ini boleh ditampung dalam tubuh waktu dengan kerja di mengaji najasah ngajak kita Imam Nawawi itu tak majmuk. Dia kata apa? Dia kata Nabi suka miskin. Nabi tak suka apa, Nabi tak suka fakir. Fakir Nabi benci. Tapi miskin Nabi suka. Sebab tu kita tengok doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku seorang miskin, matikan aku seorang miskin, dan bangkitkan aku di bawah pagi orang-orang miskin. Jadi kita lah dia nak basi miskin. Bukan itu sebenarnya bahasa dia. Bahasa dia basmi kefakiran, basmi miskin. Nabi tak suruh. Sebab miskin itu tuan, dia tak minta ke orang, dia tak perlu bantuan orang, dia boleh hidup, boleh survive. Miskin cuma tak cukup saja. Yang kata tak ada hidup fakir, yang Nabi sebut dalam hadisnya, kana faqru ayyatuna kufra. Beza dia antara fakir dan miskin. Maknanya jangan kita orang sama, miskin dan fakir tak sama. Ini Nabi cinta suka miskin. Yang Nabi tak suka fakir. Sebab itu Nabi cari hadis Nabi kritik miskin tak ada. Yang Nabi kritik fakir. Sebab itu kita tuan dalam Quran ayat pasal zakat ada dua. Dan ada dua yang beza, fuqara wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil. Makna tak sama. Yang Nabi benci itu hak lain. Doa Nabi kata hampir-hampir fakir jadi kufur. Mana ada Nabi kata hampir-hampir miskin jadi kufur? Tak ada. Kalau itu Nabi lagi kan jadi kufur, dia miskin. Yang Nabi suruh fakir. Begitulah juga tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sebut dalam doa dia, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Itu yang Nabi minta tuan-tuan, lindung daripada kafir, kufur dan faqr. Faqr makna fakir, miskin, bukannya fakir bahasa yang Nabi. Maknanya fakir ini tuan-tuan, kalau kita kata dia tak boleh survive hidup dia tanpa bantuan orang. Tapi miskin dia boleh hidup macam Nabi tanpa meminta-minta kepada orang. Dia usaha, dia dapat untuk hidup, untuk melepasi keperluan hidup atau miskin. Tapi kalau fakir tak boleh melepasi keperluan hidup, itu Nabi tak mahu. Nabi suka cukup-cukup. Itu jenis cukup-cukup, tak ada lebih. Satu kehidupan Nabi SAW. Ada lebih, tak pernah berbarang di rumah dia. Lebihan itu diinfakkan, bukan dia tengok di rumah lebih-lebih. Dia infak pada dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, hadis perkataan dalam ni, dia tak sebut fakir, dia tak sebut bunuh anak, bukan kerana fakir, kerana miskin, tapi bunuh anak kerana imlak. Imlak makna takut bapa, takut jadi bapa. Takut ibu bapa kedana, maka bunuh anak, tak mahu anak. Itu Allah larang bapa. Itu yang kata Syekh Syarudud, dia wasiat kekeluargaan. Wasiat kekeluargaan. Dan yang ketiga, kemasyarakatan. Dan kemasyarakatan itu dalam ayat
Seterusnya berkaitan dengan masalah cakap betul, tepati janji, bersangkut dengan masyarakat juga, timbang, ukur, sukatan, ukuran, timbangan, bagi tepat. Begitu juga dengan masalah yang berkaitan dengan apalagi tersebut. Itu semua adalah bersangkut anak yatim, masyarakatan atau anak yatim jangan kamu dekati, melainkan dengan cara yang terbaik. Maka itu adalah kemasyarakatan. So, tiga wasiat ini penting dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini berteraskan kepada tiga bulan. Kita dalam hidup ada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu namanya hablum minallah. Kita ada hubungan dengan manusia, keluarga dan masyarakat, itu dipanggil hablum minan nas. Dua-dua ni kena jaga. Kalau rasa nak pijak laman syurga, kalau tak rasa nak pijak laman syurga, itu saya jaga dulu. Jaga satu, tak jaga satu pun tak boleh pijak. Jaga hablum minallah, hablum minnas, tak jaga tak boleh. Hablum minnas jaga dengan orang cukup baik, ayam tak boleh juga. Jadi dua-dua kena jaga. Jadi Allah wasiat kita benda yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, yang begitu dekat dengan kita. Pertama sekali basic iman, itulah aqidah. Allah sebut wasiat yang pertama, la tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kamu studi benda-benda haram. Yang pertama sekali Allah sedang qul atlu ma harrama rabbukum, mari aku nak bacakan kepada kamu perkara yang Allah haramkan kepada kamu. Apa dia yang Allah haramkan? Pertama sekali, alla tusyriku bihi syai'an. Ini aqidah. Jangan mempersekutukannya dengan satu apapun. Jangan mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi ini yang akan menjadikan kita tuan jadi dapat pahala bila kerja-kerja kemasyarakatan kita, kerja-kerja kekeluargaan kita, kerja-kerja hablum minannas kita itu dibasickan di atas akidah dan iman yang betul, baru jadi pahala. Satu Allah sebut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak amal soleh kita tak terpakai apa kalau ada unsur syirik dalam pegangan kita, dalam akidah kita, syirik. Maka hamba baik dengan keluarga pun tak terpakai, hamba baik dengan masyarakat pun tak terpakai. Sebab ada satu masalah besar, masalah syirik itu tak diselesaikan, tak dibasmikan. Jadi nak sah kerja-kerja amal saleh kita yang baik, dia bermula dengan pembersihan unsur syirik di dalam akidah kita, di dalam akidah. Tidak murnikan akidah kita, tidak murnikan soal akidah ini, wasiat Allah pertama ini tak ambil berat, maka yang lain-lain kita buat semua jadi sia-sia, tidak dibubuh dalam akaun kita, tak dicantik pasal kita. Allah kata curang, syirik malah curang dengan Allah, tidak setia dengan Allah, berlaku curang, berkayu tiga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa Tuhan tak tengok orang curang ni, hamba baik mana pun dia tak pandang. Nanti saya buat baik dia kata, nanti saya berlakon maka pasal curang. Sebab tu syirik tuan-tuan adalah perkara pertama yang Allah titik beratkan dalam nak meluruskan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Inilah
yang menjadi timbang tara sesuatu amalan kita tu jadi masuk, boleh bantu, boleh tolong kita bila iman kita itu tidak ada unsur curang, iman kita tidak ada unsur syirik. Maka untuk itu kita kena kenallah apa dia syirik-syirik yang perlu kita jauhi daripada hidup kita ini, agar wasiat yang pertama yang besar ini dapat kita tunaikan, dapat kita buat, dapat kita realisasikan. Sebelum kita nak masuk ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, qul atlu ma harrama rabbukum. Katakanlah Muhammad, ta'alau, mari, panggil umatmu, panggil, ta'alau, mai, ta'alau, mai apa? Mai aku nak baca kepada kamu perkara yang Tuhan kamu haramkan ke atas kamu. Jadi kita nak tafsir di sini, maknanya penghalalan, pengharaman bukan kerja Nabi, itu adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak boleh tentukan halal dan haram. Nabi tak boleh. Batu tuan-tuan dan puan sekalian, ayat diberitahu benda yang Tuhan halal, benda yang Tuhan haram, itu mai daripada Tuhan Allah Rabbukum. Atlu ma harrama rabbukum. Nabi dia kata atlu ma harrama, aku yang haramkan tak? Harrama rabbukum. Mari membacakan kepada kamu perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Rabbukum, Tuhan kamu haramkan ke atas kamu. Maka tidak ada unsur rekaan dalam halal haram daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wasiat yang terakhir, sebelum nak sampai wasiat, Allah beritahu dulu informasi kepada kita semua, di bidang kita, di akidah kita, halal haram Allah. Bukan kami ikut suatu ada bidang. Hak mutlak nak tentukan satu halal, satu haram adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Tuan bisa cerita Nabi SAW dia haram tak meminum madu. Pasal Aisyah kata busuk madu bila dia minum di rumah Maryam Al-Qibtiyah. Bila dia minum, tuan, dia balik di rumah Aisyah kata, minum buah ni busuk. Tak apa Aisyah, dah kata busuk, aku tak mau minum dah sampai bila dia. Allah berturun ayat kepada Nabi tegur, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Surah At-Tahrim mengisyaratkan, wahai Nabi, pasal apa hampir haram benda yang Allah halalkan. Kata tuan, kalau tidak batu itu haram. Tapi bersifat haram, Allah Allah lima tuharrimu ma ahallallah. Tabtarina mardata azwajik, adakah kamu haramkan itu kerana nak menuntut redha isteri kamu, nak menuntut seronoknya isteri kamu? Maka Allah kata boleh, tak boleh, sebab satu yang diharamkan, dihalalkan Allah halal, tak boleh kamu. Hari nak apa kepada kita itu sebagai contoh, nak bagi jelas kepada kita bahawa Nabi tak campur tangan dalam bab halal haram
semuanya haram alai mirrab hukum daripada Tuhan. Atlu ma harrama rabbukum, aku hanya baca saja apa yang Allah Ta'ala haramkan ke atas kamu, wahai umat-umatku. Ya? Pertama sekali, pengharaman syirik, curang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dosa yang sangat besar, yang tak terampun kalau tidak mati dalam keadaan tidak bertobat, tak terampun. Tapi kalau bertobat, diampunkan juga. Mengucap lain, kembali Islam, kembali daripada murtad, kembali daripada syirik, tobat, masuk balik, perbaiki balik, Allah akan ampun. Ini cerita Allah ampun orang syirik, mati dalam syirik, mati dalam keadaan dia tidak bertobat, dia mati di atas syirik, itu Tuhan. Tapi sebelum mati dia mati, bakal jalan kembali elok Islamnya, imannya, amal salehnya, maka Allah akan ampunkan juga. Allah akan ampunkan. Jadi makna kata dosa syirik tak terampun sekiranya dia mati tak balik semula kepada Islam. Itu makna tidak diampun. Apa kata pemurahnya Allah Ta'ala lagi mana dia mau balik semula, kembali daripada curang, balik kepada setia kepada Allah. Allah bersedia. Tapi kalau dah sampai bawah-bawah, tak boleh. Kalau dah sampai nyawa di kerongkongan, tak boleh. Tak sampai, boleh lagi. Boleh lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang-orang yang mensyirikkannya dan mengampunkan lain daripada itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ayat ini beritahu Allah tak ampun dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepadanya. Ulama tafsir kata mati dalam keadaan tak tobat, maka itulah orang-orang yang tidak akan mendapat pengampunan. Tapi kalau dia sudah mati dia dan tobat balik, semua mengucap balik, maka diampunkan. Dosa-dosa yang lain Allah ampun, lain pada itu Allah ampun. Maknanya kalau dia mati, besar kemungkinan Allah boleh ampun lagi. Walaupun dia tak minta ampun atas dunia, ada harapan untuk diampunkan oleh Allah dengan cara-cara yang ada dalam agama kita, seperti amalan jariah dia, seperti doa anak soleh dia, seperti doa pada anak cucu yang soleh kepada dia. Maknanya kalau syirik tak diampun. Sebab doa pun tak boleh. Kita tak tahu doa tak diterima, tak Tuhan tak terima. Sebab benda syirik ni kadang-kadang halus. Dalam waktu semayang juga, jadi kita doa, dia bukan macam kafir terus nampak senang. Syirik ni tuan-tuan, dia dalam bentuk khurafat, dia dalam bentuk amalan-amalan yang tak tahuan punca, amalan-amalan yang tak tahu punca, amalan-amalan yang tak tahu daripada mana, tak tahuan daripada mana, seperti yang kadang-kadang dibuat oleh orang kita. Itu pun termasuk kepercayaan yang tidak, yang kadang-kadang dia tanya yang tukang kawak yang pencerita ni mana? Kita tahu untuk ini buat kita berbahan dia salah satu. Tuan lupa sikit. Sebab itu dia punya
benda-benda yang kita tak tahu punca yang menjadikan rosaknya tapak agama Islam. Bin kita, tuan bin di mana kata konkret. Konkret itu nama dia iman, bukan syirik. Dia masuk benda dia goncang konkret ni, dia goncang benda tapak ni, dia goncang kita punya konkret. Maka diri apa atas tubuh bawah jatuh. Yang pertama sekali kena buat konkret bau dia solat. Tapi kalau yang pertama tapak tu pun tak kemah dah. Tapak tu dah ada unsur-unsur yang kita kata tidak kuat, maka sudah pasti buah apa pun atas tapak tu akan guna ke dalam, akan jatuh ke dalam, akan lebah ke dalam. Maka satu boleh kata dalam makni perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang bercanggah yang boleh menjejaskan tapak Islam, konkret Islam, hendaklah kita jauhkan, bersihkan akidah kita dengan cara tidak buat amalan-amalan yang sebegitu. Kita beri laluan azan insya-Allah. Kita tutup sebenarnya wasiat yang pertama yang penting Allah Ta'ala tekankan kita agar memulihkan akidah kita dari unsur syirik adalah tidak lain tidak bukan kerana amalan kita tidak diterima walau banyak mana pun, amalan kita, walau cantik dan comel mana pun amalan kita, tapi ada unsur syirik dalam akidah kita. Semua amalan comel itu, amalan yang banyak itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membuat dari Cina, membuat kereta ni, maka untuk ada pemongkong, membuat dari swing apa itu syirik. Maka tuan-tuan buat sekalian, ambil amalan. Lepas tu tuan-tuan bila buat syirik, amalan terhapus. Berarti dia suruh jaga hak ditaruh himpun, hak ditaruh kolek, hak ditaruh kumpul itu jadi debu. Bila kita mula hidup kata sungguh lah betul juga, dia masuk dalam kita. Hidup tak tentu alam, hidup tak tentu alam, hidup hamdu tak tentu alam. Semua itu membatalkan amalan yang kita kumpul 40 tahun, 50 tahun, terbang, pupus, hancur, lupus. Ini kita sendiri juga bukan. Tak apalah, jom kita guna-guna lagi kita. Tadi kita tobat hamba kuasa tu semua lapui-pupui. Dia kata tak apa, dia tobat. Tobat dan tak masalah dia nak himpun balik yang kita buat amal soleh yang kita buat 40 tahun dulu, 60 tahun dulu, dan nak himpun balik. Sebab semua itu start pada syirik. Dia pula kata start itu hapus. Dibuka baca ayat Quran. Dan kalau dibuka ayat surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat 65.
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Subhanallah. Sekiranya kamu buat syirik serta merta amalan kamu semua yang kamu lakukan puluh-puluhan tahun, la yahbatan, pasti kami akan padam dan hapus dan lupuskannya amal soleh kamu itu. Maka apa jadi kepada kamu? Wala takunanna minal khasirin, maka jadilah kamu dengan sesungguh-sungguhnya orang-orang yang rugi. Jadilah kamu dengan sesungguh-sungguhnya orang-orang yang rugi. Nah, Allah tak cuma ulama dia kata, hamba syirik manusia buat hari itu buat, hari itu juga aku suruh mereka padam dan pupus segala pahala syirik curang. Tak dia pun Allah tak rencana. Nah, hapus, pupus. Azumah, la'in asyrakta la yahbaqanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Itu yang kedua kita lihat. Maka ini amaran dari Allah. Bukan kita kata tak buat syirik Tuhan pun juga kita nak berani juga dapat syirik. Ingat, jaga kalau buat Allah Ta'ala hapus dan hapus kira amal saleh kita. Manakala amal buruk dosa tak habis, ada nak tahu macam mana bukan hidup pendek, hidup kita pendek. Amalan yang baik Tuhan hapusnya, amalan buruk Tuhan tak hapusnya. Nak lawan itu mana? Tak boleh nak kerja, tak boleh nak lihat, tak boleh nak jadikan itu yang jadi timbang itu. Amalan jahat lebih banyak daripada amalan baik. Tidak lain tidak bukan dalam puja. Satu, tidak suci akidah, tidak murni akidah dari unsur-unsur syirik. Nah, jadi jaga-jaga seluruh kita dalam bab wasiat yang utama ini. Sebab amalan-amalan yang berdiri di atas konkret itu, amalan-amalan yang berdiri di atas tapak itu, tapak tak telur, tapak tak kuku, tapak tak emas, apa pun untuk, bumbung untuk, dinding untuk, bubuh tiang pun untuk. Sebab tapak ada besar. Jadi tapak kita berarti kita menjadikan syirik. Kita tekankan pada malam ini sebagai wasiat nombor 1. Jangan buat mudah dengan dosa besar ini. Kata Allah tetap dia nombor 1. Jadi dekat itu Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jabbilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzu bika min al-awlad al-arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilmilah kami dengan ilmu yang tidak bermanfaat, pada doa yang tidak pernah terdengar, musuh yang tidak pernah dengar, pada qalbu yang tidak pernah khusyuk. Ilmi kami tempat-tempat perkara ini Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minni wa minkum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat sekalian, kita studi hijab dan hijab itu boleh dibuatkan di luar sana insya-Allah. Yang sunnah dan minuman